أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini 7 Zulhijjah 7 Zulhijjah 1442 Hijrah, bersamaan dengan 17 Julai 2021. Mari kita buka kitab Muntaqab hadis, kitab hadis pilihan karangan Maulana Muhammad Yusuf Al-Pandalawi pada bab iman pada hadis yang ke-18. Hadis ke-18 muka surat 10. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, keluarkanlah dari neraka sesiapa sahaja yang mempunyai iman seberat biji sawi di dalam hatinya. Lantaran itu, mereka yang sedemikian dikeluarkan dalam keadaan mereka telah terbakar menjadi hitam legam. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Maka mereka akan tumbuh subur, yakni segar bermaya dengan segera, sebagaimana biji benih yang tumbuh di mendapat banjir kerana mendapat air dan baju yang cukup. Tidakkah kamu pernah lihat biji benih itu bercambah subur menguning? Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, keluarkanlah dari neraka sesiapa sahaja yang mempunyai iman seberat biji sawi di dalam hatinya. Lantaran itu, mereka yang sedemikian dikeluarkan dalam keadaan mereka telah terbakar menjadi hitam legam. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, iaitu sungai kehidupan. Maka mereka akan tumbuh subur, yakni segar bermaya dengan segera, sebagaimana biji benih yang tumbuh di mendapan banjir, yakni kerana mendapat air dan baju yang cukup. Tidakkah kamu pernah lihat biji benih itu bercambah subur menguning? Hadis riwayat Bukhari. Bermaksud, apabila ahli syurga telah masuk dalam syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah akan berfirman, keluarkanlah mereka-mereka yang ada di dalam hatinya iman walaupun seberat biji sawi. Dan antara itu mereka akan dikeluarkan setelah mereka diazablah ikut pada amalan mereka. Ketika itu kita keluar dari neraka, keadaan kita hitam legam. Kemudian akan dimasukkan dalam Nahrul Hayah, dalam sungai kehidupan.
maka kita akan menjadi subur. Sebab apa masuk dalam sungai kehidupan tu? Dia celup kita dalam sungai kehidupan supaya kita menjadi segar balik. Sebagaimana biji benih yang tumbuh di endapan air, biji benih kalau di dalam air, dalam endapan air tu, dia akan dan dapat air yang cukup dan baja yang cukup, dia akan bercambah subur, mengembang. Samalah juga. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Umamah an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu rajulun faqala ya Rasulullah mal iman qala idza sarratka hasanataka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Al hadis rawahu al-Hakim. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh seorang lelaki, "Wahai Rasulullah, apakah itu iman?" Baginda bersabda, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu dan bersedih atas amalan buruk kamu, maka kamu ialah seorang yang beriman. Hadis riwayat Mustadrak Hakim. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh seorang lelaki, "Wahai Rasulullah, apakah itu iman?" Baginda bersabda, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu dan bersedih atas amalan buruk kamu, maka kamu ialah seorang yang beriman. Hadis riwayat Mustadrak Hakim. Bermaksud, kalau kita nak rasa kita tu ada iman, kita berasa gembira. Kerana apa? Kita lakukan kebaikan, kita rasa seronok, kita hati tenang. Masa tu kata ulama juga mengatakan, masa tu kita tenang, jiwa kita tenang. Sebab apa? Ada amalan-amalan baik yang kita lakukan. Kalau kita rasa gundah gulana, kita rasa resah, kita rasa tak tenang, maka ketika itu mungkin kita pernah ada melakukan perkara yang salah yang boleh mendatangkan dosa bagi kita. Jadi kita sama-sama ambil iktibar daripada hadis tersebut tentang kalimah thayyibah, iaitu iman. Kita tengok pada bab yang seterusnya. Solat berjemaah. Muka surat 148. Hadis yang ke-7. An Kubbas bin Ashram Al-Laisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibahu azka indallah min salati arba'atin tatra wa salatu arba'atin ya ummu ahaduhum azka indallah min salati samaniyatin tatra wa salatu samaniyatin ya ummu ahadum azka indallah min mi'atin tatra. Rawahul Bazar. Sayyidina Kubbas bin Ashram Laisi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat dua orang, seorang menjadi imam dan seorang menjadi makmum, lebih disukai oleh Allah daripada solat empat orang secara berasingan. Dan solat empat orang dan solat dua orang, seorang menjadi imam dan seorang menjadi makmum, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada solat empat orang secara berasingan. Dan solat empat orang secara berjemaah lebih disukai oleh Allah daripada solat 8 orang secara berasingan. Dan solat 8 orang berjemaah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada solat 100 orang secara berasingan.
Sayyidina Qubbas bin Asyam Al-Laisi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat dua orang, seorang menjadi imam dan seorang menjadi makmum lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada solat empat orang secara berasingan, dan solat empat orang secara berjemaah lebih disukai oleh Allah daripada solat 8 orang secara berasingan. Dan solat 8 orang berjemaah lebih disukai oleh Allah daripada solat 100 orang secara berasingan. Bermaksud hadis ni memberatkan kita tentang solat berjemaah. Maknanya Allah lebih suka solat dua orang, seorang menjadi imam dan seorang menjadi makmum, lebih disukai oleh Allah daripada solat berasingan dua orang tersebut. Dan solat empat orang secara berasingan dan solat empat orang secara berjemaah lebih disukai Allah. Allah lebih suka berjemaah daripada kita berasingan. Solat dua orang baik kita berjemaah. Dan Allah lebih suka empat orang berjemaah daripada seorang diri semayang. Dan Allah lebih suka semayang yang dan 8 orang berjemaah lebih suka Allah daripada orang yang semayang solat 100 orang secara berasingan. Maknanya diberatkan kita semayang secara berjemaah. Walaupun sekarang ni kita maklum bahawa kita tak boleh rentas pergi ke tempat lain. Kalau nak solat Jumaat contohnya pun tak boleh kan. Kemudian solat di surau di masjid 6 orang sebelum ni. Jadi kita cuba solat berjemaah di rumah. Kalau tak dapat 5 waktu, kita cuba cari beberapa waktu untuk berjemaah dengan anak-anak kita. Anak kita, isteri kita, keluarga kita, insya-Allah. Ada pahala kelebihan solat berjemaah. Kita dah belajar tentang hadis fadilat solat berjemaah sebelum ni. Kemudian tengok pada hadis 108. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna as-salata rajuli ma'a rajuli azka min salati wahdahu wa salatuhu ma'a rajulaini azka min salatihi ma'a rajuli wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla wa huwa ba'd al-hadith rawahu Abu Dawud. Babu fi fadli salat al-jamaah. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat seorang lelaki bersama seorang yang lain secara berjemaah lebih disukai oleh Allah daripada solatnya bersendirian. Dan solat 3 orang secara berjemaah lebih disukai oleh Allah daripada solat 2 orang secara berjemaah. Demikianlah makin ramai ahli jemaah makin disukai oleh Allah. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat seorang lelaki bersama seorang yang lain secara berjemaah lebih disukai oleh Allah daripada solatnya bersendirian. Dan solat 3 orang secara berjemaah lebih disukai oleh Allah daripada solat 2 orang secara berjemaah. Demikianlah makin ramai ahli jemaah makin disukai oleh Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, bermaksud kalau seorang lelaki tu dia berjemaah 2 orang Allah lebih suka. Tetapi kalau 3 lebih bagus daripada solat secara bersendirian. Pentingnya jemaah tu lebih ramai, lagi banyak berkat dia, lebih banyak kebaikan daripada itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Terima kasih Mbah Rumi Ayumi, terima kasih Din. Apa khabar Nurdin Dini? Sihat dah sihat insya-Allah. Saya doakan insya-Allah kita sama doa yang baik. Mbah Rumi, apa khabar Mbah Rumi? Khabar Bos Besar Jamaluddin Ismail. Saya doakan moga dia permudahkan segala hal kita. Mari kita taklim, kita baca hadis, kita ambil fadilat kebaikan dalam hadis ni, dalam kitab ni, kitab Muntakab Hadis, hadis-hadis pilihan. Insya-Allah kalau ada kitabnya kita buka kitab dia. Sekarang kita masuk ke dalam bab ilmu dan zikir ilmu. Hadis yang ke-20 dalam ilmu dan zikir, dalam bab ilmu dan zikir pada muka surat 223. 223.
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud yakni Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahu fid din wa alhamhu rushdah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah inginkan kebaikan untuk mana-mana hamba-Nya, maka Allah mengurniakan kepadanya kefahaman agama dan mengilhamkan kepadanya perkara-perkara yang benar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah inginkan kebaikan untuk mana-mana hamba-Nya, maka Allah mengurniakan kepadanya kefahaman agama dan mengilhamkan kepadanya perkara-perkara yang benar. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'uz Zawaid. Kita tengok pada hadis yang ke-21, hadis yang agak panjang. Ustaz baca terjemahan sahaja. Sayyidina Abu Waqid Laisi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid dan orang ramai berada di keliling baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang 3 orang lelaki. 2 orang daripada mereka menuju ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang lagi telah pergi. Kedua-dua mereka berhenti berhampiran dengan Rasulullah. Salah seorang daripada mereka nampak tempat kosong dalam majlis itu. Lalu dia pun mengambil tempat dan duduk di situ. Seorang lagi telah duduk di belakang orang ramai, sementara orang yang ketiga telah pergi. Apabila Rasulullah SAW selesai daripada majlis tersebut, baginda SAW pun bersabda, tidakkah patut saya memberitahu kamu tentang ketiga-tiga orang tersebut? Seorang telah mengambil tempat di sisi Allah, yakni duduk dalam majlis itu. Maka Allah juga telah memberi tempat untuknya dalam rahmatnya. Yang kedua berasa malu untuk duduk di tengah-tengah majlis. Maka Allah Subhanahu wa taala juga malu terhadapnya, yakni Allah tidak melepaskan dia daripada rahmatnya. Orang yang ketiga pula telah berpaling, maka Allah juga telah berpaling daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam bab tentang ilmu dan zikir, dalam bab adab dalam masjid, dalam menuntut ilmu. Sayyidina Abu Waqid Laisi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid dan orang ramai berada di keliling baginda. Bila duduk dalam masjid, orang ramai keliling. Nak dengar Nabi cakap apa, sabda Nabi. Jadi mereka duduk nak belajar dengan Nabi, tak ramai duduk. Tiba-tiba datang 3 orang lelaki. 2 orang daripada mereka menuju ke arah Rasulullah dan seorang lagi telah pergi. 3 orang datang, 2 duduk dekat Rasulullah, seorang pergi. Kedua-dua mereka berhenti. Yang 2 orang tadi berhenti berhampiran dengan Rasulullah. Jadi salah seorang daripada mereka nampak tempat kosong dalam majlis itu, lalu dia pun pergi tempat kosong tu. Dah duduk di situ. Seorang lagi telah duduk di belakang orang ramai. Sementara orang ketiga telah balik, pusing balik. Jadi 3 orang tu, seorang duduk dekat berhampir Rasulullah, seorang lagi duduk di belakang orang ramai, yang ketiga balik. Apabila Rasulullah selesai daripada majlis tersebut, baginda pun bersabda, dah habis Nabi bagi kuliah. Nabi kata apa? Tidakkah patut saya memberitahu kamu tentang ketiga-tiga orang tersebut? Nabi cerita tentang 3 orang tersebut. Nabi kata, seorang telah mengambil tempat di sisi Allah, yakni orang yang duduk di hadapan Nabi. Maka Allah juga telah memberi tempat untuknya, iaitu dalam rahmatnya. Yang kedua tadi berasa malu sebab duduk di belakang ataupun di tengah. Maka Allah juga telah malu terhadapnya, yakni Allah tidak melepaskan dia daripada rahmatnya. Maka dia pun, Allah pun malu dengan dia, tapi Allah tak lepaskan rahmat kepada dia. Orang yang ketiga pula telah berpaling. Yang balik tadi tu, yang tak duduk dalam majlis ilmu tu. Orang yang ketiga pula telah berpaling, maka Allah juga telah berpaling terhadapnya. Maka Allah pun tidak akan tengok dia.
Begitu. Mana ada majlis ilmu, kita duduk di hadapan. Kata ulama, kalau nak dapatkan aura para pendakwah tersebut, para penceramah tersebut, arwah dia duduk depan. Kalau duduk belakang, macam mana aura tu nak sampai? Sebab apa? Orang depan dah ambil dulu. Kan kita berceramah, ustaz berceramah, bukan saya nak orang lain. Ustaz tu berceramah, kita duduk belakang. Jadi aura tu tak akan sampai kepada kita sebab apa? Dia akan sampai kepada orang hadapan tu je dapat. Yang di belakang tu, yang kita duduk belakang ni takkan dapat aura tu. Sebab tu kadang-kadang kita berbual, kita bercakap kat belakang. Sebab apa? Aura tu tak dapat. Hidayah tu takkan dapat kepada kita jauh sangat. Jadi kalau majlis ilmu, kita duduk keliling. Dapat-dapat dengan penceramah tersebut ataupun pendakwah tersebut. Begitu. Hadrat Abu Harun Abdi radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi bersabda, akan datang kepada kamu orang-orang dari timur untuk belajar agama. Oleh itu, apabila mereka datang, maka layanlah mereka dengan baik. Hadrat Abu Harun Abdi radhiyallahu anhu yang merupakan murid kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata, bahawa apabila Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri melihat kami, maka beliau berkata, selamat datang kepada orang-orang yang Rasulullah SAW telah wasiatkan kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi. Hadrat Abu Harun Abdi radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW bersabda, akan datang kepada kamu orang-orang dari timur untuk belajar agama. Oleh itu, apabila mereka datang, maka layanlah mereka dengan baik. Hadrat Abu Harun Abdi yang merupakan murid kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata, bahawa apabila Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri melihat kami, maka beliau berkata, selamat datang kepada orang-orang yang Rasulullah SAW telah wasiatkan kepada kami. Jadi Abu Harun ni cerita, dia dapat riwayat daripada guru dia Abu Sa'id Al-Khudri, disebabkan dia anak murid kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW. Dua-dua ni sahabat. Jadi dia kata apa? Nabi pernah berkata, Abu Sa'id cerita pada Harun ni, anak murid dia, akan datang kepada kamu orang daripada timur akan datang untuk belajar agama. Kalau mereka datang, sambutlah mereka, ucaplah perkataan yang baik-baik kepada mereka. Lalu Abu Harun Abdi pun kata, ketika aku datang belajar ilmu kepada guruku Abu Sa'id Al-Khudri, dia melihat aku, dia kata apa? Dia kata, marhaban biwasiat Rasulullah SAW. Selamat datang, sebab apa? Ini wasiat Nabi kepadaku, kepada kami. Jadi kamu datang, kami ucapkan marhaban. Maka kalau orang datang kepada kita, nak belajar ataupun nak mengajar kita, kita ucapkan marhaban, selamat datang, ucap kataan yang baik-baik. Dalam bahasa Inggeris sebut best greeting, ucapan yang baik-baik pada mereka. InsyaAllah, ini tentang adab, ilmu dan zikir. Kemudian kita tengok bab seterusnya. Hilang tanda dia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik, ini dalam bab ilmu dan zikir, iaitu zikir serta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ustaz paling suka, sebab apa? Dalam ni kita boleh tengok doa Nabi SAW, doa-doa Nabi yang daripada hadis-hadis. Daripada hadis yang sahih, yang hasan. Jadi kita ambil hadis ni, kita ambil doa Nabi ni daripada kitab hadis, selain pada Al-Quran. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala ad-du'a muqul ibadah. Rawah Tirmizi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa ialah parti ibadah. Doa ialah parti ibadat. Nak dapatkan ibadat yang baik ialah kita berdoa banyak. Sebab tu kalau lepas solat kita berdoa. Dalam hadis qudsi pun disebut, Allah tidak suka kepada hamba yang selepas dia bersolat, dia tidak meminta kepadaku, sampaikan Allah berfirman. Allah kata apa dalam tu? Ada qudsi tu,
Apakah kamu rasa kamu dah kaya, dah cukup kaya? Kamu dah cukup segala-galanya, sampaikan kamu tak nak meminta kepadaku. Jadi, nak dapatkan parti dalam ibadat ialah doa. Betul, dalam sembahyang itu kita berdoa, baca Fatihah itu doa. Kita dalam tahiyat akhir pun ada doa. Dalam hadis pun disebut doa-doa dalam tahiyat akhir tu kita sambung Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Tapi lepas solat tu hendaklah kita berzikir ikut sunnah Nabi yang Nabi ajar dengan tasbih dengan zikir Fatimiyah iaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala ilaha illallah. Kemudian hendaklah kita berdoa. Sebab itu parti dalam solat. Parti dalam solat ialah doa. Minta pada Allah. Jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-du'a wal ibadah summa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, doa itu ibadah. Sebab itu disebut doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Doa pun dah ibadah, dah dapat pahala. Kemudian baginda SAW membaca ayat Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mau sombong, takabbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Maknanya, selepas sembahyang kita berdoa kepada Allah SWT. Allah dah sebut dalam Quran, doalah kepada aku akan terima. Dalam surah Al-Baqarah bersebut, apa tu? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepada aku, maka ketahuilah sungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doa orang yang berdoa kepadaku, meminta kepada aku. Jadi jangan kita sombong kepada Allah. Jangan lepas solat kita terus bangun, terus tinggalkan tempat solat tersebut. Taklah kita berdoa. Insya-Allah dengan doa, kata Nabi, doa juga as-silahul mu'min, doa juga senjata bagi orang mukmin. Tanpa doa, tak senjata lah bagi kita. Nak dalam keadaan sekarang ni, COVID tengah buas, bahaya, maka berebak virus daripada India, Afrika. Jadi kita banyak minta pada Allah supaya kita diselamatkan, insya-Allah. Apa khabar Fadli? Benar, apa khabar Yanjo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya doakan semua yang di dalam ni diberi kemudahan, diberi kesihatan yang baik. Kemudian tengok pada hadis yang kedua dalam ilmu dan zikir serta doa Rasulullah SAW. An Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu min fadlihi fa inna Allah azza wa jalla yuhibbu an yus'ala wa afdalul ibadah intazarul faraj. Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, pohonlah kurniaan daripada Allah kerana Allah suka bahawa hamba-hambanya memohon daripadanya. Sesungguhnya ibadat yang paling afdal ialah menunggu kelapangan, iaitu setelah berdoakan kelapangan. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, pohonlah kurniaan daripada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala suka bahawa hamba-Nya memohon daripadanya. Sesungguhnya ibadat yang paling afdal ialah menunggu kelapangan, iaitu setelah mendoakan kelapangan. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan, maksud daripada menunggu kelapangan ialah menaruh sepenuh harapan bahawa rahmat, hidayat dan kebaikan yang telah dipohon insya-Allah pasti akan didapati. Maknanya Allah suka kepada hamba Dia
yang meminta kepadanya, yang berdoa sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ibadat yang paling afdal ialah menunggu kelapangan. Kelapangan tersebut ialah setelah mendoakan kelapangan, kita minta kepada Allah, kita menaruh harapan kepada Allah. Moga doa kita yakin akan sampai kepada Allah. Apa yang kita minta akan dimakbulkan oleh Allah. Sama ada kita minta doa ini untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Jangan lupa, ulama ada pesan, hendaklah kita berdoa, kita doa kepada diri kita dahulu. Kemudian baru doa kepada orang yang lain. Takut kita terlepas pandang. Apa khabar Cikgu Muhammad Abdullah Saifuddin? Masa ni sedang jogging ke Cikgu? Apa khabar orang Terengganu Cikgu? Sihat? Orang Terengganu tak hujan sana? Kita tengok pada bab seterusnya. Dalam bab akhlak yang mulia. Bab ni Ustaz ulang balik akhlak yang mulia ni sebab dah habis bab ni pada muka surat 363. Qala Allah Ta'ala wahfiz janahaka lil mu'minin. Allah berfirman, dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman, dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Hijr ayat 88. Dan tengok pada hadis Nabi SAW pada muka surat 364 pada bab yang sama. An Aisyah radhiyallahu anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'minu liyudriku bihusnin khuluqihi darajatan sa'imil qasim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang mukmin yang berakhlak mulia boleh mencapai martabat seseorang insan yang selalu berpuasa sunat dan berdiri beribadat sepanjang malam. Maaf, tadi pada matan bahasa Arab tu bukan derajatan sha'imul qasim, derajatan sha'imul qa'im, iaitu beribadat sepanjang malam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang mukmin yang berakhlak mulia boleh mencapai martabat seseorang insan yang selalu berpuasa sunat dan berdiri beribadat sepanjang malam. Hadis riwayat Abu Daud. Nak capai akhlak yang mulia seseorang tu, untuk sampai martabat dia, hendaklah dia berpuasa sunat dan berdiri solat sepanjang malam kalau dapat tahajud. Nak sekarang ni dalam bulan Zulhijjah kita disunatkan berpuasa. Diceritakan bahawa Nabi tidak meninggalkan 3 perkara dalam hidup dia. Pertama, Nabi tidak meninggalkan puasa pada 10 Ashura. Dan tidak meninggalkan puasa pada bulan Zulhijjah. Dan Nabi tidak meninggalkan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jadi kita ni, disebabkan esok Ustaz tak ada bagi taklim, saya nak pesan kalau boleh hari Isnin ni, hari wukuf di Arafah, kita puasa sunat. Kata Nabi, bahawa siapa yang puasa pada hari Arafah, Allah akan ampunkan dosa dia setahun daripada sekarang hingga setahun yang akan datang. Jadi kita puasa sunat. InsyaAllah pada hari Isnin kita ambil keberkatan wukuf di Arafah dalam rukun haji, kemuncak rukun haji, berhenti di wukuf, berhenti sementara di Arafah untuk menenangkan diri, di mana mengingati peristiwa Nabi Adam ketika Allah keluarkan dia daripada syurga dan Hawa dikeluarkan dari syurga dan mereka berjumpa di Jabal Rahmah. Leveling Hill, orang putih panggil Leveling Hill lah. Jabal Rahmah, bahasa Arab, Bukit Kasih Sayang. Jadi kat situ kita mengenangkan peristiwa tersebut. Jadi kita disunatkan berpuasa pada hari tersebut, insya-Allah. Ya. Kita sama-sama lah puasa. Ya. Apa khabar Danish Deris? Assalamualaikum Ustaz. Jalina Kishe. Oh, baik. Zahid
Ahmad Zawabi, apa khabar? Assalamualaikum semua. Dan Don Perodua. Assalamualaikum semua. Afiq Afandi, saya doakan moga kita diberkati dan pemudahkan pada kuliah hal, pada setiap hal. Apa khabar? Zahabat Abdul Rashid, orang Perak. Apa khabar orang Perak di sana? Moga diberi kekuatan, kesabaran. Jauh anak ya, terbang menuntut ilmu. Menuntut ilmu jauh. Anak Zabah. Baik, siapa yang ada kitab ni boleh buka pada muka surat 364. Kita tengok pada hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaikum, rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang paling baik layanannya terhadap isterinya. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang paling baik layanannya terhadap isterinya. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Nabi kata, orang yang paling sempurna iman dia apabila akhlak dia dijaga. Akhlak dijaga, dia sempurna iman dia. Kadang-kadang kita akhlak tak jaga kan, susah nak jaga akhlak ni. Huhang banyaklah kita ni. Ustaz cerita ustaz lah. Dan kalangan orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang layan isterinya paling baik. Sebab tu kalau kita orang lelaki dan kita rasa malu, kita up status, kita bantu isteri kita, memang begitu pun. Nabi bantu isteri Nabi Aisyah, Nabi bantu isteri Nabi Khadijah dalam perniagaan. Tak rasa malu ke ustaz? Tak apa nak rasa malu. Kita merendahkan diri kita terhadap isteri kita, kita bantu dia dalam bekerja, buat kerja rumah. Jangan rasa malu. Bahkan kita bangga. Kadang-kadang kita rasa malu sebab apa? Kawan kutuk. Kita mop lantai. Kita basuh pinggan. Kita pergi pasar. Memang itu tugas kita sebenarnya. Kan? Kalau kita boleh buat, kita buat. Dan kalau kita tak boleh buat, kita kerja. Jadi kita bantu. Sebab apa? Nak mengeratkan kasih sayang satu rahim. Jadi sama-sama lah. Macam ustaz pun, ustaz rajin. Rajin lah kadang-kadang ustaz pergi dapur. Kadang-kadang ya, tengok baju kering, basah semua. Tak apalah. Kita tolong-menolong dalam rumah tangga, rukun rumah tangga ni. Nak kebaikan dia, nak harmoni. Tolong-menolong lah sama-sama kan. Apa yang boleh kita buat. InsyaAllah. Ya? Jangan semalu. Ini Nabi kata tentang akhlak seseorang. Sebab itu dia buat akhlak yang mulia. Tadi kita belajar tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah setiap perkara. Jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tengok pada bab yang seterusnya, dalam bab dakwah dan tabligh. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithla ajrin fa'alihi wa huwa jazaa'u min al-hadis, rawahu Abu Daud. Hadis ni panjang tapi dia ambil sebahagian pada hadis. Sebab tu disebut dalam hadis ni wa huwa juz'un min hadis. Ini adalah bahagian daripada hadis. Mungkin hadis ni hadis panjang sebelum tu, pada kita ambil yang pendek saja. Sayyidina Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memberi petunjuk supaya melakukan kebaikan akan mendapat ganjaran yang sama sebagaimana pelaku kebaikan itu sendiri. Sayyidina Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memberi petunjuk supaya melakukan kebaikan akan mendapat ganjaran yang sama sebagaimana pelaku kebaikan itu sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. Sekarang ni tengah viral isu
sampaikan sumbangan kepada bendera putih, kemudian tunjuk-tunjuk, tangkap gambar, snap, tunjuk pada orang. Apa dapat yang lain? Bagi Ustaz, Allah sebut, jika kamu menyembunyikan sedekah kamu, fa'innama hi, maka ada nikmat. Dan jika kamu menzahirkan tentang sumbangan kamu, juga mendapat nikmat. Nikmat sembunyikan sumbangan tu mendapat nikmat sebab apa? Dia sembunyikan betul-betul kerana Allah SWT, mungkin daripada duit dia. Tapi mungkin kalau dia sampaikan sumbangan tu disebabkan ada sumbangan kawan-kawan yang lain, penderma-penderma yang lain yang minta disampaikan, maka harus bagi dia menunjukkan bukti bahawa sumbangan tu telah sampai. Sebab apa? Ada duit orang situ. Macam Ustaz Ibid lakukan, macam ustaz-ustaz yang lain lakukan. Kita pula hentam, ni riak, ni takbur, ni ujub. Kadang-kadang kita tak tanya pun kenapa ustaz tu, kenapa yang menderma tu, kenapa orang dia menyumbang dan tunjuk. Sebab di situ ada duit orang lain, ada hak orang lain. Jadi dia nak beritahu, inilah duit kalian yang telah kami sampaikan. Satu. Yang kedua, kadang-kadang apa dia lakukan supaya menjadi contoh. Sebab ikut daripada hadis ni, barang siapa yang lakukan kebaikan, menunjukkan perkara yang baik, mereka orang lain ikut, maka dia akan mendapat pahala. Sama juga dengan dosa. Kalau kita lakukan perkara dosa, orang lain ikut disebabkan kita, maka kita akan mendapat dosa yang sama. Jadi mungkin dia lakukan kebaikan tu supaya orang lain ikut. Dan apabila ramai yang buat begitu, menjadi satu motivate untuk orang lakukan juga. Untuk orang melakukan sumbangan kepada orang lain. Berebut-rebut nak lakukan kebaikan. Sebab tu dalam Quran sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu tentang pengampunan, minta ampun kepada Allah. Ataupun melakukan perkara yang baik kepada Allah. Jadi berebut-rebut nak lakukan perkara yang baik. Jangan tunggu-tunggu. Ya. Jadi bagi Ustaz berpegang kalau atas niat dia. Innamal a'malu binniat. Setiap perkara atas niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap yang dilakukan atas apa yang diniatkan. Adalah hadis dalam matan arba'in disebut pada hadis pertama tu. Wa in kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Kalau dia berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat pahala kerana berhijrah kepada Allah dan Rasul. Wa in kana hijratu li imratin yang kiuha, kalau dia berhijrah kerana perempuan yang dicari, maka dia akan dapat apa yang dicari itu. Itu hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi atas niat dia. Jadi jangan kita hentam, jangan kita cemuh orang yang menyampaikan sumbangan. Mungkin niat dia baik, mungkin cara dia supaya orang lain ikut, ataupun ada duit-duit orang yang menyumbang kepada dia, minta dia sampaikan. Dia cuma menyampaikan saja amanah-amanah orang. Ya bagaimana Ustaz lakukan juga perkara amanah-amanah orang. Tapi kalau derma sendiri, mungkin kalau duit dia sendiri, daripada titik peluh dia sendiri, untuk sumbangan tu dia takkan up gambar dia. Jadi Ustaz fikir mereka pun tak ada perkataan riak, aku punya sumbangan, inilah aku punya sumbangan, inilah duit aku ribu-ribu. Tak ada. Kalau ada, itu bahaya. Kalau ada begitu, itu bahaya. Itu boleh katakan riak dan takbur. Jangan kita sonok-sonok menghentam orang yang mencapai kesumbangan. Nanti sebabkan perkataan kita belajar tentang hadis meninggalkan perkara sia-sia, jagalah lidah. Nabi kata, hifzul lisanak, jaga lidah kamu. Yang kita mengatakan perkataan yang kotor, buruk pada mereka yang menyampaikan sumbangan tersebut, menyebabkan nanti sumbangan itu stop. Orang yang menyampaikan ini stop. Jika mereka sekecewa, sebab apa? Tak ada sokongan daripada kawan-kawan, daripada netizen-netizen yang lain. Jadi jaga lidah kita. Ulang balik apa tu, Ayang Jo? Tentang hadis tadi ke? Tentang hadis kebaikan, baik Ustaz ulang balik. Maafkan Ustaz, ini agak mata agak berair sikit. Sayyidina Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memberi petunjuk supaya melakukan kebaikan, dia buat baik, ditunjukkan perkara tersebut, akan mendapat ganjaran yang sama sebagaimana pelaku kebaikan itu sendiri. Jadi dia akan dapat kebaikan terhadap apa yang orang lakukan, dia akan dapat ganjaran tersebut. Sebab apa? Dia menjadi perintis terhadap perkara tersebut. Macam Ustaz Ibid Liu lakukan kan. Ustaz Ibid Liu lakukan, maka ramai orang buat. Jadi perintis. Jangan kita kata Ustaz ni riak, Ustaz ni takbur, Ustaz ni ujub. Jangan. Ataupun kita kata hamba Allah tu ujubnya, riaknya nak sampai kesemangat, sampai tunjuk gambar orang. Kita tanya tak dia kenapa dia tunjuk gambar orang tu? Kenapa? Kenapa dia tunjuk? Mungkin nak beritahu supaya orang ambil contoh apa dia buat tu. Kemudian mungkin ada duit dia orang yang menderma. Dan kadang-kadang derma tu macam Ustaz tadi pun,
Banyak sumbangan kita tak kenal. Ada penderma-penderma yang bank in kepada ustaz, ustaz tak pernah kenal pun dia. Dia kata, ustaz setiap tahun saya ikut ustaz ride sama-sama dengan ustaz, tapi ustaz tak kenal saya. Biarlah ustaz tak kenal saya, tapi ustaz kenal duit saya. Sampaikan sumbangan saya ni. Sampaikan sumbangan saya. Sampai sekarang ustaz tak kenal siapa dia. Dia masih lagi sampaikan sumbangan. Kalau ustaz buka saja peluang untuk buat pahala sumbangan, sama ada sumbangan jus air ustaz kepada frontliner, ataupun sumbangan kepada anak yatim asnaf, ataupun kepada siapa saja yang perlu nak dalam bendera putih ni. Ada yang bukan Islam atau Islam, ustaz tak pilih warna, tak pilih kulit, tak pilih agama, tak pilih bangsa, ustaz sampaikan saja. Jadi alhamdulillah, diorang ni penyumbang dan ustaz tak kenal mereka. Mereka lebih suka mereka menyampaikan, dan ustaz cuma ustaz perlu up gambar yang sampaikan barang sumbangan tu supaya mereka dapat lihat. Macam mana ustaz nak up kepada dia? Sebab dia pun ustaz tak kenal siapa dia yang menyumbangkan duit dalam akaun ustaz tu. Jadi kita tanya dulu kepada yang menyumbangkan derma tu, kenapa buat macam ni? Jangan kita fitnah mereka, jangan kita kata perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan hati orang yang mendengar. Baik Ayah Jo, itu tentang hadis tersebut ya. Kemudian pada hadis yang kedua dalam bab yang sama, dakwah dan fadilat-fadilatnya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendakwahkan kepada petunjuk dan amalan baik, maka dia akan berterusan mendapat pahala sama seperti ganjaran amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk kebaikan itu. Dan ganjaran orang yang mengikut itu tidak akan berkurangan sedikit pun. Sementara sesiapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosa sama seperti dosa orang-orang yang mengikut kesesatan itu. Dan atas sebab yang demikian itu, dosa-dosa orang yang mengikut itu tidak akan kurang sedikit pun. Hadis sahih riwayat Muslim. Ustaz ulang balik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendakwahkan kepada petunjuk dan amalan baik, maka dia akan berterusan mendapat pahala sama seperti ganjaran amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikut petunjuk kebaikan itu. Dan ganjaran orang yang mengikut itu tidak akan berkurangan sedikit pun. Sementara sesiapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosa sama seperti dosa orang-orang yang mengikut kesesatan itu. Dan atas sebab yang demikian itu, dosa-dosa orang yang mengikut itu tidak akan kurang sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Mudahnya kita kata begini. Dalam hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, dikatakan bahawa kalau kita berdakwah, Nabi cakap, Nabi beritahu, Nabi bersabda, barang siapa buat benda yang baik, beri petunjuk yang baik kepada orang. Dia perintis tentang kebaikan yang dilakukan, sama ada sedekah, sama ada baca kitab, ataupun tentang apa saja kepada kebaikan. Kemudian orang lain buat, follow dia. Buat macam mana dia buat. Tanpa sedikit pun pahala dia akan kurang yang perintis tersebut. Sama juga kalau dosa yang dilakukan kepada orang lain ikut, follow, maka dia akan dapat dosa seperti mana yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan Quran sebut dia akan dapat chemistry, seperti contoh seperti mana kebaikan dilakukan atau keburukan yang dia lakukan. Maka kita biar dah jadi perintis tentang kebaikan. Kalau kita nak lari daripada cemuhan, fitnah orang, kita buat baik pun Allah fitnah. Allah fitnah. Kalau kita buat baik pun orang fitnah. Allah aja yang tahu. Jadi kalau kita nak buat baik pun orang fitnah, apa dah lagi. Kalau kita buat jahat lagi orang keji kan. Baik kita buat benda yang baik. Fitnah ni tak boleh lari. Nak pada zaman yang akhir-akhir ni, akhir zaman ni, fitnah ni memang menjadi menjadi mainan ataupun perkataan daripada lidah kita yang tak boleh kita lindung. Sebab tu Nabi kata dalam hadis an Abi Bakar Syaibah, qala Rasulullah sallallahu sayati ala an-nas sanawatin khadda'at yusaddiqu fil kadhib wa yukazibu fil sadiq wa yu'taminu fil amin wa yu'taminu fil amin wa yukhawwinu fil amin hatta yaqulu ar-ruwaybidah wa yantiqu fi ar-ruwaybidah qila ma ar-ruwaybidah ar-rajulu tafih fil amril ammah. Sabda Nabi SAW,
akan datang pada manusia pada akhir zaman, satu zaman di mana yuqazzibu fi as-sadiq, orang yang berdusta akan dianggap benar. Wa yusaddiqu fi al-kadhib, dan manakala orang yang benar akan dianggap dusta. Wa yu'tamanu fi al-amin, orang yang khianat. Wa yu'tamanu fi al-kha'in, orang yang amanah dia akan dianggap khianat, orang yang khianat pula dia akan dianggap sebagai pemegang amanah. Hingga berkatalah Ruwaibidah. Jadi sahabat tanya, apa dia Ruwaibidah? Nabi kata, ar-rajulu tafi fi amril amah. Manusia, seorang lelaki yang bodoh, yang tak cerdik, tapi semua urusan dia nak pegang. Ini zaman telah kita tersampai zaman sekarang. Jadi jagalah lidah kita. Zaman fitnah ni banyak sekarang ni. Jadi kalau kita buat benda baik, teruskan saja buat benda baik. Kalau orang nak fitnah, nak cerca, kita biarkan. Dalam buat benda baik ni, dalam beramal ni memang macam-macam dugaan. Ustaz buat pada 2008 lagi tentang amal ni bersama isteri Ustaz dan juga beberapa kawan. Alhamdulillah ada beberapa kawan Ustaz yang join juga, yang ada tim sekarang. Kita buat collection duit, kadang-kadang duit sendiri, kadang-kadang duit pada kawan-kawan penderma daripada kalangan bikers, cyclist, yang berkayuh dan siapa saja yang ramai sentiasa minta Ustaz sampaikan. Fitnah ni memang banyak berlaku. Jadi bukan kita nak kebaikan, kita kena terima. Kalau Nabi SAW pun yang berdoa pada penduduk Taif pun kena macam-macam, kena baling batu, kena hina, dilukai, cuba dibunuh, apatah lagi kita. Fitnah memang dah menjadi asam garam dalam hari-harian kita. Jadi lakukan kebaikan, kita rasa benda itu baik, kita lakukan, teruskan. Usbir kama sabar ulul azmi, sabarlah seperti sabarnya ulul azmi. Jangan kita pernah merasa kecewa. Wala taqnitu min rahmatillah. Allah sebut, wahai orang beriman, janganlah kamu putus asa pada rahmat Allah. Iman nak buat baik ni memang macam-macam fitnah. Tapi jangan sebabkan seorang yang berkata buruk pada kita, nak buat kebaikan ni, nak sampai nak sumbangan ke, derma ke apa saja, menyebabkan kita stop. Jangan. Ya. Kemudian kita tengok tentang perkara, meninggalkan perkara sia-sia. Pada bab meninggalkan perkara sia-sia, muka surat 596. Siapa yang dah ada kitab ni boleh buka, boleh baca dengan ustaz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma waqahu Allah syarra ma baina lihyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Rawah Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dipelihara oleh Allah daripada kejahatan anggota yang ada di antara kedua-dua tulang rahang dan kejahatan anggota yang ada di antara dua peha, yakni lidah dan kemaluan, maka dia pasti akan memasuki syurga. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dipelihara oleh Allah daripada kejahatan anggota yang ada di antara kedua-dua tulang rahang dan kejahatan anggota yang ada di antara dua peha, yakni lidah dan kemaluan, maka dia pasti akan memasuki syurga. Hadis At-Tirmizi. Apa khabar Jo? Saya doakan Jo dipermudahkan. Apa khabar Rozailan Lan? Saya doakan Rozailan Lan dipermudahkan oleh Allah SWT. Baik, kita tengok pada hadis yang ke-10 dalam pada muka surat 597. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktharu ma yudkhilul nasul jannah faqala taqwallah wa husnul khulqi wa su'ila 'anil akthara ma yudkhilun nas an-nar wa qala al-famu wal faraj. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam syurga. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sifat takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan ditanya lagi tentang amalan apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, salah menggunakan mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam syurga. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab,
sifat takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan ditanya lagi tentang amalan apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Baginda SAW menjawab, salah menggunakan mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Maknanya, nak menyebabkan kita masuk syurga ni, ialah takut kepada Allah. Ittaqullah. Takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Kalau kita takut kepada manusia, kita lari pada manusia. Tapi takut kepada Allah, kita makin dekat kepada Allah, kita tak lari pada Allah. Itu beza. Dan akhlak yang mulia menyebabkan kita masuk syurga. Jaga akhlak kita, kelakuan kita, pertuturan kita, percakapan kita. Ustaz nasihat diri Ustaz sendirilah. Gurauan kita. Dan ditanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka? Nabi kata, salah gunakan mulut, iaitu lidah, dan juga kemaluan dia, marwah dia. Jadi, hati-hatilah. Ini dalam bab meninggalkan perkara sia-sia. Apa khabar Muhammad Khairul Roslan? Aul. Apa khabar Aul? Saya Aul. Berkayuh ke tu? PKPD dah tamat. Tapi kita tak benarkan lagi berkayuh. Tak boleh lagi PKP seram ke PKPD. D dah tak ada kan? Huruf D dah tak ada. Jadi masih belum boleh lagi kan? Jadi kita nak Ustaz luangkan masa sedikit. Nak tunggu waktu duha. Kita baca kitab sama-sama, kita ambil iktibar, kita sama-sama belajar. Tak ada niat Ustaz nak mengajar, kita sama-sama belajar. Baik. Ini dalam kitab Muntakab Al-Hadis, kitab tentang hadis pilihan. Ada siapa nak tanya soalan yang boleh Ustaz jawab? InsyaAllah Ustaz cuba jawab sebaiknya. Zailan, Lan, nak tanya apa-apa? Lan, ada apa nak tanya? Boleh tanya. Tak lama lagi kita raya Aidil Adha. Kita sama-sama berdoa. Semoga Allah permudahkan kita, insya-Allah. Semoga Allah permudahkan kita. Semoga Allah beri kebaikan pada kita. Walaupun dalam tempoh PKP ni kita tak dapat nak ziarah menziarahi, tak dapat peluk cium bonda kita doakan mereka daripada jauh. Nabi sebut apa? Biru abakum tabaruka abnaakum. Buat baiklah kamu terhadap ibu bapa kamu. Nescaya anak kamu akan berbuat baik kepada kamu juga. Jadi kalau jauh macam mana Ustaz, doakan mereka, telefon mereka, hubungi mereka, WhatsApp mereka. Sekarang pun ada ada apps boleh video tu, apa dipanggil tu, Meet kan, Meet, Google Meet kan, macam-macam. Jadi gunakan semua apps tu untuk kebaikan kita. Jangan gunakan pada benda yang salah. Dapat tengok muka mak, ibu kan, tak boleh peluk. Ustaz pun rasa kat hampir setahun tak jumpa mak Ustaz. Rindu tak jauh mana pun, tapi takut tak rentas. Takut kita disebabkan kita balik nanti kita bawa penyakit kepada mereka, jumpa mereka, dan mereka dah tuakan imun mereka tak kuat macam kita yang kuat imun ni pun kadang-kadang tumbang. Apatah lagi mereka, kita doakan mereka daripada jauh. InsyaAllah. Ada soalan? Ada yang tanya ataupun nak berbual, nak bincang apa saja tentang apa saja, insyaAllah bolehlah kita berbual sini. Siapapun minta maaf kalau salah silap dalam menyampaikan hadis ni, ada salah baca matan ataupun rawi ataupun segi terjemahan ataupun segi penyampaian Ustaz, ada yang tersilap boleh tegur Ustaz. InsyaAllah kita sama-sama belajar daripada kesilapan. Al-insanu la yakhlu anil khata' wa nisyan wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah sebut dalam Quran, manusia tidak boleh lari pada salah dan lupa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, telah dijadikan manusia dalam ilmu saraf dipanggil, ilmu nahwu dipanggil mabni majhul. Telah dijadikan, wa khuliqa, telah dijadikan manusia dha'ifa, selemah-lemah kejadian. Jadi tak boleh lari pada salah dan silap. Itu manusia. Kita tak sempurna seperti Nabi SAW yang sempurna. Ya, baik. Soalan awal kat mana awal? Kat rumah ke atau dekat hospital? Masih bertugas lagi ke? Macam mana keadaan hospital di BUM? Okey awal.
Ada soalan Ustaz. Sebab sambil dengar, sambil masak. Masak lagi. Masak apa pula kali ni? Pagi-pagi masak Durian tak ada kan? Belah sana, belah Kelang tak ada durian. Baik, kalau tak ada soalan, Ustaz sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asri. Sebelum tu, bersama-sama berdoa, moga Allah memberkati kita dalam membaca kitab ni. Cikgu Abdullah Saifuddin, ayah anjur saya pula sambil lipat kain. Tahniah cikgu. Tadi baru baca hadis tentang tolong isteri kan, cikgu dah lipat kain. Jangan lipat kain cikgu je, lipat kain semualah sekali. Bagus cikgu. Hari ni tak jogging cikgu Biasa pagi-pagi dah jogging. Ke tak boleh jogging kat sana? Kat Terengganu tak boleh jogging. Ke macam mana? Itu pun datangkan pahala sebab datang kebaikan dalam rumah tangga cikgu ke tak? Bagus cikgu. Rajin cikgu Cikgu Abdullah. Muhammad Abdullah Saifuddin. Wah, ayah jom masak sambal udang petai. Sedapnya. Petai kat sini mahal Petai kat sini. Sebab ustaz ni satu ikat RM10. Satu ikat Ada 4 tangkai. Dari Danish sambil edit video kenangan lama-lama. Baik Danish, kenangan lama. Jauh tu kenangan sampai ke Bangkok kenangan tu. Dibawa kemari Tak boleh balik Bangkok Danish. Tengah buat serawa durian sama ni Ustaz. Serawa durian. Serawa durian ni macam mana? Baik. Muhammad Abdullah Saifuddin, boleh je jogging Ustaz. InsyaAllah lipat anak bini punya sekali. Terbaik cikgu. Terbaik cikgu. Sambil lipat kain dulu sentiasa lipat corner corner baring. Bukit Tinggi corner baring. Warna corner baring. Kali ni lipat kain pula. Lipat juga cikgu Bikers biasalah. Lipat berlipat ni standard. Dengan terlipat sudah. Tahniah cikgu. Menjadikan asbab kebaikan. Baik, kalau tak ada soalan, saya ingat sampai sini sahaja. InsyaAllah kita habis dengan doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minuma nasina wa alimna minuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekejap petai RM7 di Kelang sebab RM10. InsyaAllah Danish, harap-harap tahun depan dah boleh balik Bangkok, sama-sama doakan insyaAllah. Baik kawan-kawan, doakan buat Danish, semoga dapat bertemu keluarganya di Bangkok. Di Bangkok, Thailand. Sekarang tak boleh rentas kan? Tak boleh nak rentas negeri, tak boleh apatah lagi nak rentas negara. Kalau ke Turki boleh kot. Cuba. Sekarang kan Turki kan panas dengan kereta keluaran Turki. Terbang ke Turki kan? Allahu Akbar. Negara pilihan. Turki. Baik. Ustaz sudahi dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini ada lagi bincang. Kita dah habis dalam belajar ilmu. Ada lagi dalam ni komen-komen baik. Kena cari bini Turki Ustaz. Allahu Akbar. Kena cari bini Turki Pastikan bini Turki tu nak ke kita ke tidak. Ustaz, thank you Ustaz Rozalan Lan. InsyaAllah boleh kita bincang apa-apa saja. Kelas dah habis, taklim dah habis. Dari kita kalau nak berbual dalam ni boleh juga serta tunggu waktu duha ni. Biasa Ustaz lakukan pada pukul 8.30 ke atas. InsyaAllah. Kita jangan lupa lakukan duha ni. Buatlah duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Allah kata apa dalam hadis buat apa? Itu antara rezeki. Rezeki ni bukan berupa duit sahaja. Bahkan kesihatan yang baik, keluarga yang baik, ketenangan. Segi Allah permudahkan cara itu juga rezeki.
udara yang sehat, negara yang aman itu rezeki, insya-Allah. Baik, saya tak ada apa lagi ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.